Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan berbicara bab bebelan. Okey. Soalan nombor 1. Bolehkah isteri naik suara kepada suaminya? Isteri naik suara kepada suami tak bolehlah. Memang semua orang tahu haram hukumnya. Berdosa besar. Kan, jadi isteri kena minta maaf lah kepada suaminya. Setiap kali dia naik marah, naik suara, setiap kali itulah isteri telah melakukan kesalahan. Isteri tak boleh naik suara kepada suami, tetapi suami boleh naik suara kepada isteri. Kenapa? Kerana suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan isteri pula boleh naik suara kepada anak-anaknya. Kan? Apa hukum isteri meninggikan suara dan mempelekehkan ke atas suaminya? Ni banyak berlaku. Ingat, orang perempuan bila dia kahwin dengan suami, maka dia duduk di bawah perintah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami memimpin kaum isteri. Bila dia tak kahwin, syurga bawah tapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi bila kahwin, syurga bawah tapak kaki suami. Sebab itulah dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, Nabi dipertontonkan akan neraka. Nabi kata, ittala'tu laila usri abi. Aku dipertontonkan pada malam aku Isra' Mi'raj. Nampak? Ra'aitu finnar, aku lihat dalam neraka. Izan, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa. Hak ramai sekali masuk neraka umatku perempuan. Aku tanya Jibril, wahai Jibril, kenapa umatku ramai perempuan masuk neraka? Jibril kata, wazalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih. Kerana ramai perempuan derhaka pada Allah dan Rasul. Walikillati ta'atihinna li azwajihinna. Dan kerana ramai perempuan derhaka kepada suami. Nusyus. Ramai derhaka. Semayang derhaka suami. Puasa mulut lawang suami. Ingat, wanita solehah bakal masuk syurga tak derhaka kepada suami. Suami bercakap, jangan bercakap, jangan potong. Suami habis bercakap, baru boleh bercakap. Tu isteri solehah bakal masuk syurga. Kalau suami tengah bercakap lagi potong lain, tak boleh. Faham? Tak boleh masang muka, kena senyum. Walaupun suami itu salah, kena senyum juga. Tetap salah suami, tapi muka kena senyum. Kerana Nabi kata, al-mar'atu salihatu iza ra'atka sarrat. Iza ra'atha sarratka. Perempuan soleh, isteri soleh, bila kau pandang, kau akan gembira. Jadi kalau suara tinggi tak boleh. Melainkan suami dia telinga pekak, slow tak dengar. Faham? Abang nak makan nasi. Kalau slow makan nasi, tak dengar. Tu tak apa, pasal suami dia telinga tak apa dengar. Jadi jaga baik orang puan, jangan tinggi suara. Muka masam tak boleh. Suami kita macam raja, kita macam bermaisuri dia. Suami kita makan nasi, baru kita boleh jamuh lauk. Tu perempuan, baru kita berkahwin. Ni tengok orang bini nak bini, tengok orang belaki nak belaki, tak tahu ke hukum syarak. Kalau kita nak naik atas kenderaan, nak naik atas jalan raya, mesti ikut peraturan jalan raya. Lain 2 tak boleh potong, lain kuning tak boleh parking, hijau jalan, kuning berjaga-jaga, merah berhenti, biru memang tak ada. Faham tak? Itu undang-undang. Lepas tu dia kata, Allah berat hari tu, semua kena ikut. Dah kalau mu tak mau ikut undang-undang jalan raya, jalan ke atas rupu, jangan naik atas jalan. Maka siapa yang tak mau ikut undang-undang hormat suami, jangan berkahwin. Tiba-tiba mu nak nikah, nak kahwin, tapi lawang suami. Nabi kata ramai lawang suami masuk neraka. Nampak? Jadi minta maaf pada suami, jangan lawang dia. Bolehkah suami naik suara kepada isterinya? Isteri jawab, ya, memang boleh.
Bolehkah seorang isteri membebel atau naik suara? Okey, jadi nak memahami apa perbezaan antara membebel dengan naik suara. Kan? Jadi di sini saya dah buatlah membebel versus naik suara. Membebel ini adalah diiktiraf oleh syarak. Syarak iktiraf, makna kata halal, makna kata boleh buat. Ya, benar, boleh buat. Kan? Harus. Naik suara pula sebaliknya, tidak diiktiraf oleh syarak kepada wanita, kepada isteri. Makna kata isteri tak boleh buat, haram. Membebel ini adalah bernada mendatar. Membebel ni kita faham, makna kata cakap banyak lah, kan? Perempuan jenis yang cakap banyak lah, kan? Majoriti perempuan memang sebegini, kan? Jadi boleh membebel, kan? Memang itu lumrahnya. Jadi Islam mengiktiraf benda ni. Tetapi naik suara tak boleh. Naik suara nanti kata lain mendengking, memarahi, marah yang tidak kena dengan caranya, tak boleh. Itu dia kata sebagai bernada tinggi, kan? Okey. Bebel ni hukum asalnya adalah harus, boleh, ya, dibenarkan syarak, diiktiraf, tetapi akan bertukar menjadi haram bila mana si suami dia rasa sakit hati. Okey, sebab kita kena faham, suami ni dia adalah pemimpin dalam keluarga. Suami ni adalah untuk dihormati. Suami ni dia ada ego dia, kan? Tetapi dia adalah ego dia berkaitan dengan untuk dihormati. Dia pemimpin dalam keluarga dia, kan? Tetapi bila mana membebel tu dibuat oleh isteri terlalu banyak sehingga ke satu tahap yang mana dia tidak boleh terima, maka dia telah sakit hati dia. Maka menjadi haram di situ. Bila mana membebel tu pada asalnya harus, tetapi bila sampai satu tahap keadaan yang mana tak selari dengan hati si suami, telah menyakiti hati suami secara tak sengaja, maka dah jadi haram. Itulah titik pertemuan tu yang nak kena cari tu. Titik kesepakatan, titik pertemuan tu, tahap toleransi. Itu kata persefahaman. Persefahaman ni adalah tahap toleransi, boleh terima. Setakat mana, sejauh mana seseorang suami tu dia boleh terima tahap bebelan isteri dia, kan? Okey. Bebelan ni apa ni? Melepaskan apa yang terpendam dari segi emosi yang berbentuk luahan perasaan dan penceritaan. Jadi sebab isteri ni majoritinya suka bercerita, dan mereka jenis kena meluahkan perasaan mereka dalam bentuk membebel ni. Ini mereka punya, orang kata apa, kehendak lah, keperluan diri mereka. Keperluan diri mereka, mereka kena meluahkan perasaan mereka, emosi mereka, kan? Dengan cara bercerita, dengan cara membebel tersebut, kan? Tetapi dalam kadar yang mesti diterima oleh suami, dan bukan dalam bentuk naik suara, tinggi suara. Tu salah lah. Okey. Tempoh luahan perasaan ni, kadang-kadang dia ada benda yang terbuku di hati dia, nak meluahkan perasaan ni. Dia tempoh ni sekejap lah benda ni. Penceritaan ni pun sekejap. Dia tempoh satu tempoh yang sekejap. Lepas benda tu habis, tak ada cerita apa-apa dah, kan? Dia tak ada macam dendam dalam hati dia, kan? Tak ada. Berbeza dengan sini, sama juga dia memendam hati, tetapi dia lebih kepada berbentuk luahan, berbentuk kemarahan dan perasaan dendam. Kena ingat, perasaan dendam ni lahir daripada ketidakpuasan hati yang terbuku lama. Dia tak puas hati lama, dia pendam di dalam hati dia. Pendam, lama-lama pendam tu bertukar menjadi dendam. Dan dia akan meluahkan emosi dia tersebut dalam keadaan dia marah dan dia dendam, dia tak puas hati lama dah. Kan? Jadi lepas tu cakap tempoh ni lama, terlalu lama yang dia berlaku macam ni dalam hati dia. Berbeza dengan ni, dia lebih pada meluahkan perasaan dia, lebih kepada penceritaan dia sekejap, berbentuk sekejap. Okey. Kenapa perkara bebelan ataupun naik suara ni berlaku, kan? Jadi saya tulis sini, perkara ni berlaku sebabkan isteri mahukan perhatian. Isteri mahukan perhatian suami lah biasanya, kan? Kerana dia merasakan dia kurang kasih sayang. Ini berdasarkan kajian lah,
yang dimaksudkan dia kurang kasih sayang. Jadi bila benda-benda ni berlaku, suami kena bagi perhatian kepada dia, beri perhatian, kena bagi kasih sayang, kena tunjukkan caring. Kasih sayang ni kena zahirkanlah melalui percakapan, perbuatan, kan. Kemudian lagi, benda ni berlaku bebelan ni kerana isteri penat, isteri kurang rehat, kurang tidur, kan. Kerana dia dah bekerja, kemudian nak kena jaga anak pula, kan. Kemudian nak buat kerja rumah lagi, nak melayan suami lagi, jadi dia penat. Tambah lagi yang dia akan geram bila mana suami pula jenis tak membantu dia. Kan, jenis suami kaki game ke, kaki melepak ke, kan. Jadi sebabkan tu, dua faktor utama ini yang memainkan peranan kenapa isteri banyak membebel. Okey. Seterusnya, terbalik kepada soalan. Saya tidak tahan dengan bebelan isteri saya yang banyak komplain dan membuatkan saya rimas dan pening kepala. Apa yang boleh dilakukan? Saya tidak tahan dengan bebelan isteri saya yang banyak komplain dan membuatkan saya rimas dan pening kepala. Apa yang boleh dilakukan? Okey, kita mesti ingat tujuan kita bagi metod ni adalah untuk mengelakkan bergaduh, yang seterusnya boleh mengelakkan cerai ataupun suami tidak redha kepada dirinya. Okey, sebab itu pertama, suami tu sendiri kena faham bahawa wanita ni memang sifat dia membebel. Suami kena faham, ini lumrahnya. Memang sifat wanita tu membebel. Kalau suami dia tak faham benda ni, dia tak tahulah, kan, dia tak faham, dia tak tahu, mungkin dia anggap isteri dia ni berkurang hajar ke, mungkin dia akan anggap isteri dia ni menyakitkan hati dia ke, kan. Tetapi kalau dia faham benda ni, mungkin ada certain peringkat yang dia boleh terima. Okey. Kedua, apa yang terbaik adalah untuk dia bersabar dan diam. Biar perempuan cakap, biar dia luahkan perasaan dia, tapi kita kena respon lah dalam keadaan yang dia harapkan. Be responsif lah. Janganlah diam saja, nanti anggap macam tak layan pula, kan. Okey, itu yang kedua. Bersabar dengan bebelan tersebut dan diamlah, kan. Yang ketiga, beritahu terus terang dengan isteri yang awak tak suka kalau sesuatu perkara itu diulang-ulang. Okey. Ada lelaki yang dia tak boleh terima kalau benda tu berulang-ulang. Dah bagi tahu dah, tapi dia akan ulang balik. Dia akan ulang lagi. So ada lelaki yang tak boleh terima. Ada lelaki yang bagi dia cukuplah sekadar sekali. Sekali cakap dah cukup. Tak perlu nak cakap 2-3 kali. Dia sakit telinga, panas hati dia, kan. Jadi sebab tu perempuan dia kena faham pula. Tadi mula saya cakap lelaki kena faham sifat perempuan yang membebel. Okey. Seterusnya, perempuan pula kena faham PL suami dia. Setakat mana suami dia boleh tahan dengan bebelan dia? Ulang 3 kali, ulang 4 kali, ataupun sebenarnya sekali sahaja dah cukup, kan. Jadi kalau suami dia beranggapan, suami dia rasa suami dia hanya boleh tahan sekali saja, suami dia kena berterus terang lah. Dia kena berterus terang. Dia kena cakap dah dekat isteri dia, saya tak suka awak bercakap banyak kali, awak membebel ke, awak bercakap banyak kali benda ni ke, cukup sekali, kan. Jadi dia kena cakap terus terang, baru isteri dia alert benda ni. Kalau tak alert, jadi benda ni boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Sekiranya gagal, laki akan panas, diulang-ulang lagi bebelan, lagi akan mula marah. Kalau gagal memahami benda ni, laki akan mula panas, dan kemudian akan diulang lagi bebelan, dan kemudian baru laki akan mula nak marah lah, kan. Nombor 5, sebagaimana laki cuba memahami sifat bebelan wanita, wanita juga perlu tahu pantang larang suaminya. Contoh, suami tak suka dibebel. Ada seni suami dia tak boleh terima isteri dia bebel dia, kan. So cukuplah hanya sekadar sekali sahaja. Dah dia berkahwin, dia memilih calon suami dia, kan. Jadi nak buat macam mana, kan. So kena terimalah, kan. Sebab apa? Keredaan isteri tu terletak pada keredaan suami dia. Kan. Sebab tu saya tulis ni. Suami tak redha. Kalau suami tak redha, susah diri dia nanti. Dia nak masuk ke syurga, susah nanti. Jadi sebab tu isteri dengan suami kena communicate benda ni.
Sejauh mana dia boleh terima? Sebenarnya dia tak boleh terima benda ni. Okey, apa pantang larang suami dia? Adakah perempuan tidak boleh marah suami ataupun naik suara kepada suami? So benda ni pada episod seterusnya lah akan dibincangkan. Jadi seterusnya adalah pesanan untuk isteri. Seorang isteri yang solehah, dia akan bantu suaminya menjadi seorang suami yang soleh dan bertakwa. Jadi seorang isteri yang solehah, dia kena bantu suami dia untuk menjadi seorang suami yang soleh dan bertakwa, agar masing-masing boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala. Kan? Kalau dia tak membantu suami dia, memang dia teruskan dengan bebelan-bebelan, akan menyebabkan berlakunya kemarahan. Suami akan marah dan rumah tangga akan bergelora lah, kan, akan bergaduh. Kan, disebabkan tu kena saling faham satu sama lain benda ni. Kena ada adjustment. Okay. So kelebihan isteri membebel. Kelebihan isteri membebel, saya akan of course lah, semua orang tahu kan, kelebihan isteri membebel ni ialah dia dapat meluahkan emosi dia. Dia tak terpendam kan. Kalau dia diam saja, dia nanti rasa tak puas hati dalam diri dia. Dia akan rasa memberontak, dia akan rasa geram kan. Jadi sebab tu dia kena lepaskan. Kemudian suami pula, bila isteri membebel tu, suami kena bersabar kan. Of course suami akan dapat pahala kan. Dan pahala yang macam mana? Pahala yang begitu banyak. Jadi saya akan bawakan dua penceritaan. Satu berkaitan dengan Saidina Umar yang bersabar dengan bebelan isterinya. Yang apa nasihat Saidina Umar kan. Kemudian yang kedua adalah kisah seorang lelaki yang asbab isterinya selalu membebel dia menjadi wali Allah. Kan menarik. Isteri banyak membebel ni sampai dia boleh menjadi wali Allah sebab dia bersabar. Dalam presentation saya sebelum ni, saya berkaitan dengan sifat lelaki. Jadi sekarang saya nak menunjukkan perhubungan, kaitan antara psikologi lelaki dengan bebelan, ataupun psikologi lah dengan bebelan. Okey. Sifat wanita yang saya baca, bukan saya buat sendiri, saya baca yang pakar cakap, wanita ni dia intent untuk membesar-besarkan benda yang kecil. Isu yang kecil dia akan membesar-besarkan. Kenapa? Kerana sifat dia begitu. Sebab dia mengikut emosi. Kan? Sebab dia mengikut emosi. Dia kurang akalnya, kurang rasionalnya. Tak salah kan, dia ada kelebihan lah dari segi dia punya emosi untuk lebih kepada kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada suami, kepada orang lain kan. Tapi untuk perkara yang begini, kadang benda yang kecil pun dia akan membebel. Kan? Pada mata lelaki benda tu kecil saja, tapi pada mata perempuan benda ni satu benda yang besar kan? Benda yang boleh diperbincangkan, tak perlu nak besar-besarkan. Contohnya minta jaga anak kan, kena bagi tahulah, bagi suami faham minta jaga anak tu bila, pukul berapa ke kan, ataupun masa keadaan yang bila. Kan, contohnya masa nak bersiap pergi kerja, tolong tengok ke anak. Ini sebagai contoh je lah kan. Jadi benda tu kena bagi tahulah kan. Tapi bila benda tu tak dibuat, ataupun benda tu macam slack, lelaki tak faham, dia akan jadi satu bentuk bebelan. Sedangkan lelaki ni dia tak suka, kerana sifat lelaki tersebut, sifat lelaki yang dia adalah pemimpin dalam keluarga, maka dia memimpin. Dia nak dia dihormati. Dan lelaki pun ada ego dia. Dan lelaki tak suka jika isteri naik suara kepadanya. Isteri naik suara kepada dia tak suka kan. Tapi kalau isteri bagi tahu, bercakap, isteri membebel tu, tengoklah pada masa saya cakap lah, tahap penerimaan lelaki tersebut. Bagi suami yang suka terima teguran, okey, ni teguran ni makna kata satu bentuk bebelan jugalah kan, ataupun nasihat, satu bentuk bebelan juga secara direct ya. Ada suami dia tak suka terima secara direct, dia rasa tergugat, dia rasa dia tak dihormati, dia rasa macam kurang ajar. Kan, tak hormat diri dia macam tu.
Jadi kaedah indirect digunakan. Kaedah indirect. Okey, kaedah indirect ni adalah gunakan bentuk-bentuk pertanyaan. Bertanyakan soalan. Penyelesaian juga harus datang daripada suami. Kan? Contohnya kalau ada satu isu tu, ada yang isteri tak puas hati, jadi isteri tak mau membebel ke, kan, ataupun isteri takut dia berkurang ajar ke, ataupun suami akan terasa hati, jadi duduk bersama, bincang, kan, berbincang macam, abang saya rasa macam saya tak sedap hati lah sebab macam ni, abang rasa apa yang harus kita buat, kan, saya rasa saya tak cukup okey orang, abang rasa apa yang harus kita buat. Biar bertanya tu, biar suami sendiri yang utarakan penyelesaiannya, kan. Penyelesaian ni biar suami yang sendiri yang bagi tahu. Cuma bila dah bertanya, suami bagi tahu tapi kita rasa macam tak mencapai apa kita nak, dia baru isteri counter balik, saya rasa macam ni kot bang, macam ni, kan. Isteri yang mencadangkan, kan, guna perkataan cadang. Saya mencadangkan, saya rasa macam ni kot, kan, apa pandangan abang? Kan, guna cara macam tu. Elakkan bagi arahan ataupun terus cakap nak sekian. Elakkan macam tu. Bila cakap macam tu akan menyebabkan suami terasa hati. Kan, macam tu lah. Faham saya harap. Jadi boleh gunakan juga salah satu kaedah lagi, kaedah referral. Contohnya mungkin kita ada terbaca dekat buku ke ataupun kuliah agama yang kita dengar. Jadi kita boleh share. Abang, saya bukannya nak nak mengajar abang, tapi saya nak share saja. Kan, saya nak share saja maklumat ni, info ni, apa ustaz ni cakap. Dalam buku ni pun cakap macam ni abang. Abang rasa betul tak? Apa pandangan abang? Buatkan bentuk-bentuk macam tu, gunakan referral. Tetapi kalau bagi saya, pandangan saya, pendapat saya peribadi, saya tak bersetuju dengan artikel-artikel pendek. Artikel-artikel pendek, sebab artikel-artikel pendek ni, bila korang dah makin banyak membaca, dah baca banyak buku sana sini, korang ada dapati bahawa artikel pendek ni banyak berat sebelah. Kan, artikel-artikel pendek ni, pertama keburukan dia kalau kita ambil, dia banyak berat sebelah. Kedua, dia boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Dia tanpa dia sedar. Dia tak bagi info, contohnya kelebihan tentang isteri, kan, kelebihan tentang isteri. Tapi dia tak cakap pula kekurangan isteri ke ataupun kelebihan suami ke. Dia macam berat sebelah. Sebab yelah dia artikel, benda yang artikel pendek. Jadi benda ni saya nampak jadi salah satu punca kepada pergaduhan, bila mana isteri ke siapa suami ke, dia suka tag kat Facebook tu, dia akan tag suami dia, isteri dia, kan, dia nak bagi tahu benda ni. So bagi saya benda ni tak bagus. Benda tak bagus. Dan saya rasa pun ada yang beberapa orang yang sependapat dengan saya, benda ni boleh menyebabkan berlakunya lebih banyak pergaduhan, lebih banyak salah faham. Yang terbaik adalah bawa satu bentuk buku yang membincangkan perkara tersebut. Of course lah, orang yang menulis buku pun bukan orang yang calang-calang. Walaupun mereka ini ambil mungkin daripada buku tersebut, kan, mungkin lah. Tetapi dia punya artikel ni mostly berat sebelah. Kan. So sebab tu pada pandangan saya, artikel-artikel pendek ni setakat baca macam tu okey lah. Tapi kalau nak untuk perbincangan, nak menekankan kita punya kata apa, hak kita tu, kan, saya rasa lebih banyak mendatangkan keburukan berbanding kebaikan. Banyak orang yang ni lah, yang pun bergaduh. Benda ni memang terbukti betul, benda orang bergaduh juga. So bagi saya better jangan lah. Tapi kalau macam buku Ustaz cakap, melalui kuliah ke, ni okey lah bagi saya. Tapi kena tengok lah skop, janganlah macam berat sebelah, benda tu macam menyokong pada kita, tetapi tak ada tengok secara keseluruhan, pun boleh menjadi masalah juga. Okay, so bila kita faham tentang sifat wanita, sifat lelaki ni, kenapa kena macam ni? Ada lelaki yang dia boleh, ada lelaki yang ego dia rendah, ada lelaki ego dia tinggi. Jadi cara direct tu tak sesuai bagi lelaki yang ego tinggi, bagi lelaki yang rasa dia nak dihormati, yang nak ni, kan. So dia tak sesuai method tu. So dia perlu method lain. Bebelan tu tak sesuai, bentuk macam tu tak sesuai. So saya harap boleh membantulah dengan poin tambahan ni.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya nak berkongsi berkenaan dengan cerita Saidina Umar dengan isterinya. Siapa yang tak kenal dengan Saidina Umar kan? Yang terkenal dengan sifat yang tegas. Diceritakan kalau Saidina Umar lalu di satu-satu jalan tu atau lorong tu, syaitan tak akan melalui jalan atau lorong tersebut selama 3 hari. Kan, Saidina Umar ni memang begitu tegas lah. Kan, syaitan pun takut kan untuk berdepan dengan Saidina Umar ni, apatah lagi kalau manusia biasa. Dan bahkan Saidina Umar dan Saidina Hamzah, dua orang sahabat Rasulullah yang berlawan dengan singa, menjadikan singa tu binatang buruan mereka. Kan, begitu hebatlah Saidina Umar ni. Jadi di sini saya akan cerita berkaitan dengan kisah Saidina Umar ketika dimarahi oleh isterinya. Okey. Kisah Saidina Umar dimarahi oleh isterinya diceritakan oleh seorang lelaki yang datang kepada Umar. Dia hendak mengadukan isterinya kerana marah-marah kepadanya. Lelaki tersebut berasa tak selesa dan ingin mengadukan kelakuan isterinya kepada Amirul Mukminin. Jadi satu masa tu sahabat Saidina Umar ni, ketika tu Saidina Umar jadi Amirul Mukminin lah. Jadi sahabat ni datang ke rumah dia kerana tak tahan dengan bebelan daripada isterinya di rumah. Jadi dia pun berkunjung ke rumah Saidina Umar. Tetapi beberapa kali dia datang ke rumah Saidina Umar, dia tak dapat nak bertemu. Maknanya kata dia datang, Saidina Umar tak ada. Dia datang, Saidina Umar tak ada. Sampailah satu hari tu dia datang dan dia ketuk pintu. Dia panggil Assalamualaikum. Assalamualaikum kan, banyak 3 kali. Tak ada siapa sahut. Dan daripada luar tu dia dengar isi Saidina Umar tengah membebel kepada Saidina Umar. Maka dia pun balik sebab tak ada siapa yang menyahut Assalamualaikum tersebut. Maka dia pun telah bergerak kembali nak ke rumah dia lah. Dia baru bergerak, kemudian tiba-tiba Saidina Umar keluar. Dia panggil sahabat dia, kan. Laki itu pun berkata dalam hatinya, jika seorang Amirul Mukminin pun boleh seperti itu, kena bebel seperti itu, bagaimana pula dengan aku? Dia kemudiannya berlalu pergi. Saidina Umar Al-Khattab keluar dari rumah dan menjejaki lelaki itu, lalu bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan daripadaku? Saidina Umar keluar, tak bermakna, dia kata tak jauh sangatlah, dia berjumpa balik dengan lelaki tersebut. Lelaki itu kemudian, mula-mula lelaki ni dia segan. Dalam riwayat yang lain saya baca dalam buku yang lain, lelaki ni segan nak beritahu. Jadi dia mula berdolak dalik. Dia kata tak ada apa. Tapi lepas beberapa kali didesak oleh Saidina Umar, maka dia dengan berat hati pun dia cakap jugalah tujuan dia datang ke rumah Saidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan perangai buruk isteriku yang cerewet dan sering membebel kepadaku. Tapi aku mendengar hal yang sama berlaku kepada engkau, kan. Isteri Saidina Umar telah pun banyak membebel, memarahi Saidina Umar. Jadi lalu Saidina Umar pun tersenyum. Saidina Umar menceritakan kepada lelaki itu mengapa dia begitu sabar menghadapi isterinya. Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya kerana itu memang kewajipanku. Saidina Umar bersabar, kan, kerana apa? Kerana 4 sebab. 4 sebab kenapa Saidina Umar tetap bersabar, kan. Bagaimana aku boleh marah kepada isteriku? Kerana pertama, dialah yang masak makananku. Pertama, dia yang masakkan makanan kepada Saidina Umar. Yang kedua, dialah yang mengadun dan memasak rotiku. Isteri dia mengadun, masak roti. Ketiga, dialah yang mencuci bajuku. Yang keempat, dialah yang menyusui anak-anakku, yang membesar-besarkan anak-anakku, kan. 4 kebaikan yang isteri Saidina Umar buat, yang mana dengan kebaikan ini Saidina Umar memaafkan dia, meredai diri isterinya, kan. Kalau Saidina Umar tak meredai isterinya, masalah, kan, masalah yang besar akan timbul, kan. Sebab isteri dah buat kesalahan lah, orang kata. Tetapi bila mana
mengenangkan sesuami ni, mengenangkan kebaikan isterinya, kan, bersusah payah masak, adun roti. Yelah, zaman dulu bukan macam zaman sekarang beli roti. Zaman dulu kena adun roti, buat roti bukan senang kan. Kemudian lagi basuh pakaian, bukan zaman macam zaman sekarang basuh pakaian zaman dulu kan. Jaga anak-anak, besarkan anak-anak kan. Macam mana Sayyidina Umar nak buat membesarkan anak ni, sedangkan Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ada urusan besar yang lebih lain. Jadi di sini datangnya bantuan isteri dia membantu dalam hal ehwal rumah tangga dia kan. Dan disebabkan kebaikan isterinya ni, maka Sayyidina Umar telah, orang kata apa, berlembut hati, dia telah redha, dia telah bersabar dengan kepayahan, dengan benda kecil-kecil ni. Orang kata apa, tak apalah, lebih kurang saja. Kan, itu akhlak Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun kemudian menasihati lelaki itu untuk bersikap sabar kepada isterinya, kerana isterinya lah yang akan membuat dia tenteram di sampingnya. Kerana isteriku, aku merasa tenteram untuk tidak berbuat dosa, maka aku harus mampu menahan diri dengan perangainya. Kan, kemudian lelaki ni balas, wahai Amirul Mukminin, isteriku juga demikian. Kata lelaki itu. Amirul Mukminin pun menjawab, maka hendaknya engkau mampu menahan diri, kerana yakinlah hal tersebut hanya sebentar sahaja. Sebab tu poin saya cakap tadi, tempoh dia sekejap saja. Aku tengok video saya mula tadi, tempoh dia sekejap saja. Kan, benda ni benda yang sekejap saja. Jadi kita boleh ambil lah tauladan dan pengajaran. Walaupun kena membebel dengan isteri pun, Sayyidina Umar tetap sabar dan banyak pahala. Kan, Sayyidina Umar tetap redha dengan isterinya. Tetapi benda ni berbaliklah kepada suami masing-masing. Ada suami dia boleh terima, suami tak boleh terima. Tengok, bergantung pada tahap penerimaan suami masing-masing. Yang penting pada akhirnya masing-masing meredai. Suami redha dengan isterinya, isteri pun redha dengan suami. Kan, berlebih kurang. Itulah yang terbaik. Jadi sekian saja. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Mula-mula saya nak cerita satu kisah seorang wali Allah yang bernama Abdul Rahman berkaitan dengan membebel. Saya pernah cerita, betul tak? Ke belum lagi? Belum cerita lagi dekat sini. Okey, kalau siapa dah dengar, buat-buat macam tak dengar ya, macam muka excited je. Okey. Kisah ni saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Iqbal. Dan dia juga antara anak murid Habib Zainal, Habib Ali kan. Saya dengar kisah ni, kemudian saya rasa sangat bersyukur bila saya dapat ilmu kisah seorang wali Allah ini memberi jawapan kepada para suami yang banyak meluah rasa tentang tak tahan tentang isteri membebel. Okey. Jadi cerita ni pastikan sampai pada suami masing-masing, okey? Kisah Abdul Rahman, seorang, dia tak tahu dia wali Allah, dia tak tahu. Namanya Abdul Rahman. Dia diuji dengan isteri yang kuat membebel dan banyak membebel lah. Sampai satu ketika dia dah tak boleh menahan lagi untuk mendengar pembebelan isteri dia. Sebab isteri dia punya bebel tu dah semakin perit. Dah semakin, nak kata apa, dah tahap tu, tahap maksimum dah dia sabar. Dalam waktu yang sama dia tak pernah meninggikan suara pada isteri, marah ke, tengking ke ataupun pukul isteri, tak ada. Dia seorang suami yang sangat sabar. Suami siapakah itu kan? Ada ke kat sini macam tu? Akhirnya Abdul Rahman ni satu ketika dia tak boleh tahan, dia pun bungkus pakaian, dia bawa diri keluar daripada rumah. Dah tak boleh tahan. Kalau suami-suami, kalau lelaki ni pergi mengetel lah kan, jumpa kawan tak boleh tahan, bingit dah telinga kan, dia kata cair dah tak telinga dia tu. Lepas tu dia keluar, kemudian dia jumpa satu gua, dia masuk dalam gua tersebut, dia nampak ada dua orang lagi lelaki yang lain. Tapi bukan senasib dengan dia tak. Dia nampak dua orang lelaki, lalu dia bertanya, dia minta izin, bolehkah aku duduk di sini bersama? Dia nampak dua orang lelaki tu sedang melakukan ibadah. Dua orang lelaki tu juga adalah merupakan wali Allah yang sedang bertapa, maksudnya beruzlah, melakukan ibadah. Lalu dua orang lelaki tu kata, boleh kalau kamu nak bersama dengan kami dengan syarat.
kamu perlu menyediakan makanan bila tiba giliran kamu. Jadi dia sanggup je lah, okey. Jadi hari pertama dia tengok seorang daripada mereka tu berdoa, bertawasul, meminta, berzikir, tiba-tiba ada makanan turun. Kita tahu antara karamah para wali Allah, makanan tu datang daripada syurga. Kisah Rabi'ah Adawiyah ke, kisah Maryam ke, kan makanan dihantar oleh malaikat. Hari yang kedua, hamba Allah yang kedua pula. Samalah, berzikir, buat ibadah, bertawasul, minta dengan Allah dan sebagainya. Kemudian turunlah makanan, hidangan daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kemudian masuk hari yang ketiga, dah bimbang dah dia. Sudah giliran dia ni. Lepas tu dia pun buatlah juga, tengok contoh, mencontohilah dengan zikir, dengan apa, kemudian dia pun bertawasul. Faham tak masuk bertawasul ni? Pernah dengar tak istilah tawasul? Kalau ikut bukan mazhab Syafi'i kita saja, ahli sunnah wal jamaah, tawasul ini dibenarkan dan memang ada dalam syariat kita. Bertawasul maksudnya menggunakan nama-nama, contohnya kita gunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun menggunakan nama-nama orang alim, orang-orang yang soleh untuk kita meminta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau dalam sejarah Nabi Adam bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu kisah Nabi Adam bila diturunkan ke bumi, Nabi Adam kan zikir dengan zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir, tetap tidak dapat lagi jawapan daripada Allah, diampunkan belum dosanya ni. Kemudian akhirnya Nabi Adam berdoa dengan Allah, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku, ya Allah. Ulang-ulang, demi kemuliaan Muhammad. Akhirnya Allah tanya, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Muhammad? Kamu manusia yang pertama kan, dan Muhammad itu Nabi yang terakhir, kamu Nabi yang pertama. Kemudian Nabi Adam menjawab, kerana aku melihat di singgasanamu, di arasmu, tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Samalah juga kita kan kalau doa adabnya kena guna mula-mula puji Allah, alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maksudnya selawat dan salam. Itu cara kita berdoa, tawasul lah tu. Kita nak minta sesuatu dengan Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaedah para wali Allah, para alim, orang soleh, dia guna nama-nama orang yang soleh yang dia tahu. Ya Allah, demi kebaikan si fulan ya Allah. Ya Allah, demi kebaikan Tok Guru ni, Syekh ni, Habib ni, ya Allah, tunaikanlah hajatku ni, ya Allah. Menumpang kebaikan orang yang soleh. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada kisah yang bertawasul bukan dengan manusia, bukan bertawasul dengan makhluk. Dia bertawasul dengan kebaikan dia sendiri. Ada kisah yang 3 pemuda yang terperangkap dalam gua, lepas tu batu tutup besar. Cerita ini daripada hadis Nabi yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul bercerita suatu ketika dahulu, Rasul kata ada 3 orang pemuda tersekat. Orang pertama bertawasul dengan amal soleh dia, panjang ni, yang ni kita to be continue ya. Orang yang kedua pun bertawasul dengan amal soleh dia. Orang ketiga, akhirnya batu tu mula gerak sikit, akhirnya bolehlah keluar 3 orang tu. Sebab batu tu ditolak, batu besar menutup pintu gua. Nak kata itu adalah tawasul. Kita ada ke amalan yang kita rasa boleh bangga dengan Allah? Ya Allah, kalaulah aku masak hari-hari tu kau boleh terima. Contohlah kan. Ya Allah, pada suatu hari, sebab cerita tawasul tu dengan ibadah tu bukan main-main dia punya ibadah. Dia tawasul dengan kebaikan tu bukan main-main. Yang contoh kisah yang pertama, dia berbakti pada ibu bapa sangat dahsyat. Sampai dia tak akan makan minum, dia boleh bagi anak-anak dia kelaparan walaupun anak minta susu, selagi mana dia tak bagi makan pada ibu bapa. Satu hari ibu bapa dia tertidur, jadi dia tunggu tu dengan anak isteri dia dan dia kelaparan sampai ibu bapa bangun pagi esok, bagi makan barulah dia makan. Maksudnya amalan dia buat tu luar biasa sangat. InsyaAllah cerita tu topik continue ya minggu depan, Adlan ya. Okey, jadi cerita Abdul Rahman tadi tu. Lepas tu pasal tawasul tu, dia pun doa, tiba-tiba turunlah juga makanan. Masya Allah, dia pun terkejut. Turun, dan makanan yang dia turun tu, bahagian dia tu lebih sedap daripada makanan 2 orang yang sebelum tu. Lebih sedap, lebih lazat. Jadi 2 orang tu bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu? Kenapa makanan kamu lebih lazat daripada makanan kami? Apa amalan kamu? Siapakah kamu? Dia pun terpinga-pinga juga. Dia tak tahu dia wali Allah, dia tak tahu. Lalu 2 orang ni bertanya,
kamu tadi bertawasul dengan siapa? Nama siapa yang kamu sebut? Lepas tu dia pun jawab, kalau kamu nak tahu, kamu kena bagi dulu jawapan. Kamu tawasul dengan siapa? Dua orang ni pun bagi tahulah, dia orang tawasul dengan nama sekian-sekian dan salah satu namanya ada nama dia. Lepas tu dia kata, siapakah Abdul Rahman? Dia tanya, guru kami suruh mencari, kami berdua ni mencari seorang wali Allah yang belum ditemui. Makam dia sangat tinggi dan kami bertawasul. Lalu dia pun berkata, aku sebenarnya tak tahu nak tawasul dengan siapa, tapi ketika aku berdoa dengan Allah, ya Allah, aku bertawasul dengan orang berdua ni bertawasul. Kalau yang suka tu dah faham, yang blur tu tak faham lagi. Sebab dia tak bergaul, dia tak pergi, dia tak ada guru, dia tak ada apa. Dia tak tahu dia nak tawasul dengan siapa, nak guna nama siapa, nak minta dengan Allah ni. Dia kata, ya Allah, aku bertawasul dengan dua orang ni bertawasul. Dua orang kawan tu kan. Jadi rupanya dia bertawasul dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Dia tak tahu pun. Subhanallah. Jadi bila dia orang ni tanya, apa amalan kamu? Rupanya kamulah orang yang kami cari, Abdul Rahman, ciri-ciri sekian kamu, rupanya orang yang kami cari. Apakah amalan kamu? Dia kata, aku tak ada apa-apa amalan. Aku tak ada apa-apa amalan. Melainkan dalam hidup aku dia uji dengan seorang isteri yang suka membebel. Dan aku bersabar dengan dia dah sekian tahun. Berapa tahun dah aku bersabar. Lalu kawan-kawan tu kata, kalau begitu tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di rumah. Makam kamu naik sebab kamu sabar dengan isteri itu. Dia kata betul juga kan. Jadi kaedah cara kedudukan seseorang itu untuk dinaikkan di sisi Allah, ada orang naik makam sebab sabar. Sebab itu orang yang diuji dengan suami atau diuji dengan isteri, apa pun bentuk ujian, anggap itu adalah Allah nak naikkan darjat kedudukan kita. Rupanya 30 tahun suami tak berubah, 30 tahun kita sedang menghimpun pahala sabar. Tak tahu makam tu macam mana, tak tahu, wallahu a'lam. Jadi nak sebutnya, Abdul Rahman ni pun balik waktu malam, kemudian dia bagi salam, isteri jawab tapi isteri tak buka pintu. Tidur dekat luar, tapi ketika tu dia tak ada nak marah dah, tak ada rasa makam naik. Macam itulah ibaratnya. Kan? Sebab dah tahu ni, tak apa, terima je lah. Lepas tu awal pagi isteri buka pintu, isteri pun cakap, isteri dia pun kata, wahai suamiku, sekarang kamu sudah tahu bahawasanya kamu adalah salah seorang daripada wali Allah. Persoalannya, macam mana isteri ni tahu? Ada SMS ke? Tak ada. Isteri ni juga adalah seorang wali Allah. Ini kisah suami isteri wali Allah. Dan isteri ni, dia bukan bebel macam kita bebel lah. Dia bebel bukan benda yang melanggar syariat. Tapi dia tahu dia adalah seorang wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang sangat kuat ibadah. Tapi bagaimana dia nak naikkan makam suami dia juga jadi wali Allah. Jadi itu kaedah dia dalam mendidik suami dia. Akhirnya suami dia sabar. Betul tak? Masya Allah. Mungkinlah suami ni tak kuat. Kita kan tengok suami kita mungkin tak banyak ibadah macam kita. Biasa perempuan dengan lelaki yang banyak solat sunat siapa? Perempuan, rajin sikit. Banyak baca Quran siapa? Perempuan juga. Banyak zikir-zikir, amalan tu amalan ni. Banyak orang perempuan. Yang banyak puasa sunat pun sama, perempuan rajin, suka tolong orang. Bukan nak kata lelaki pemalas, biasanya begitu. Tapi ramai juga lelaki yang lebih kuat ibadah dia. Tetapi mungkin dia banyak menghimpun pahala sabar sebab sabar dengan kita. Itu bahagian dia. Masya Allah. Cuma cerita tu kita ambil pengajaran, kisah tu. Pertama, kepada orang lelaki sekalian, berusahalah untuk sabar dengan isteri yang kuat membebel, yang banyak membebel, kerana itu salah satu cara dia memberi keperluan kepada emosi dia. Orang perempuan lagi kalau suri rumah, saya nak bagi tahu, tahap stres suri rumah lebih tinggi daripada tahap stres wanita yang bekerja. Ada orang tak setuju. Oi, suri rumah lah best, duduk kat rumah happy, tak ada mikir apa semua. Kalau nak bincang, nak debat pasal ni memang tak habis. Masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi pengalaman kami handle case dulu, aduan masalah rumah tangga lebih banyak di kalangan suri rumah berbanding wanita yang bekerja.
Kita pernah buat survei juga, statistik dan sebagainya. Wanita yang bekerja, dia bergaduh dengan suami, dia keluar pergi kerja, jumpa kawan, makan, wah-wah, dia dah lupa. Lepas tu dia dapat gaji, dia boleh reward diri sendiri, dia boleh ni dan sebagainya. Ini yang okey lah. Yang tak okey kena tanggung suami tu cerita lain. Lepas tu kalau isteri rumah pula, dia tak ada kawan lain. Kawan dia adalah suami. Betul kan? Bergaduhlah dengan suami dia pagi, bengkak tu sampai petang. Selagi mana suami tak mesej minta maaf nak settle ke apa. Tapi suami pergi pejabat dah lupa dah isteri tengah menderita kat rumah ni. Kawan suri rumah siapa dia? Mesin basuh, pinggan mangkok, periuk belanga, kain, tu kawan dia. Kawan yang tak ada suara. Kalau baling pun senyap, tak sentuh pun senyap, maksudnya bebel lah seorang-seorang, faham tak? Jadi kadang-kadang isteri ni tunggu suami balik. Kan? Suami balik buat tak tahu. Dia menunggu-nunggu nak borak, nak bercakap sebab emosi dia, nak keperluan emosi bercakap. Suami pula buat muka letih, penat. Saya stres ni, saya penat ni. Macam mana masa tu downnya emosi isteri. Down sangat. Jadi benda tu dua-dua sebenarnya ada. Tapi nak bagi tahunya, motivasi kepada para suami sekalian, selagi mana isteri tu dia tak bebel maki hamun, dia tak bebel benda-benda yang melampau syariat, sabar je lah. Dia ulang benda yang sama je. Anggap seperti kicauan burung. Jangan bagi masuk. Ini kepada suami lah ni, kepada lelaki. Jadi nak kata mulut tu nak berbunyi, bukan nak merungut ke, bukan nak marah sangat ke, betul kan? Jadi nak bagi tahu para suami sekalian, itu adalah asam garam. Tak boleh nak suruh awak, boleh tak berhenti buat kerja je, mulut tu boleh senyap tak? Dia telah macam melawan fitrah lah, macam tu lah nak kata. Jadi anggap macam kicau burung saja kan. Jadi okeylah, berjalan dengan baik, subhanallah. Jadi kita ni kalau sebut pasal etika, membebel orang perempuan, ya silakan kalau nak membebel. Larangan pertama dalam membebel, tolong jangan menggunakan perkataan yang kesat. Elakkan nak bebel macam mana? Contoh perkataan kesat apa? Kita bebel pasal adalah satu pinggan tak basuh. Janganlah guna perkataan kalau setakat ni pinggan siapa lah ni. Jangan sampai keluar pemaleh, betul. Kan tu dah kesat, betul kan? Padahal semalam suami dia perajin. Maksudnya semalam suami dia basuh. Masa basuh tak ada disebut. Siapalah basuh pinggan, tak ada sebut. Masa malas tu lah disebut-sebut, betul kan? Jadi kita takut bila kita sebut bagi gelaran pemalas, seolahnya, yelah saya ni pemalas. Soalannya menghapuskan kebaikan dia yang belum ni ada, dia tolong siram. Ada dia buat kerja, nampak tak? Pepa tu memang ni pengotor. Padahal time tu dia kotor sikit, tapi terus letak pengotor. Pepa ni kan dia menunjukkan peribadi, betul kan? Sakit perkataan tu. Walaupun macam tak adalah makin amun, tapi pepa tu menunjukkan peribadi. Penangguh buat kerja mesti nak nangguh. Pada tu lah dia nangguh sekali. Kita yang bercakap ni lagi banyak nangguh. Okey. Yang kedua, dalam membebel tolong jangan mengungkit. Ungkit kan? Dia bebel cerita hari ni, dia ungkit cerita yang tahun lepas tu. Habis dia ungkit. Masalah tu bab ni. Ni serupalah daripada dulu ni, samalah macam ni bebel ungkit apa ni yang tahun lepas, yang panggil lama-lama. Yang ketiga, jangan buat perbandingan. Dalam membebel jangan banding. Marah-marah. Awak jadilah macam suami orang sebelah tu. Cuba awak tengok dia tu. Petang-petang keluar rumah, tolong isi siram pokok. Saya ni. Jangan sekali-kali buat perbandingan. Awak ni gini-gini. Macam ayah saya. Ayah saya tu kan, walaupun ni banding dengan ayah kita pula. Saya nak tanya, bila kita membandingkan dengan orang lain, kita akan banding yang baik ke yang tak baik? Kita akan banding yang baik-baik je. Sebab nak bagi tahu buruknya dia ni, kita akan ambil yang baik-baik orang. Cuba tengok tu. Tengok jiran depan pula. Mesti kita akan ambil yang baik-baik. Padahal masing-masing ada kelemahan dan keburukan. Kita tak tahu yang rajin siram pokok tu, rajin juga pukul isi. Contohlah, kita tak tahu. Kita tak tahu keburukan orang lain, tapi kita cenderung melihat kebaikan. Sikap membanding sangat bahaya. Kita akan banyak melihat keburukan pasangan dan akhirnya kita akan melihat, kita mengumpulkan kelebihan-kelebihan orang lain dan mengumpul keburukan-keburukan pasangan. Na'udzubillah min zalik.
Kemudian tip yang sangat bagus kalau boleh diamalkan, kalau boleh lah. Wahai para wanita di luar sana, peringatan untuk diri saya juga. Kalau kita rasa macam ada benda yang kita nak cakap dengan suami, dan biasa kalau cakap ni jadi cerita panjang juga ni, jadi bebel juga ni. Kita mula dulu dengan doa. Doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bukan gurau-gurau, bukan main-main ni. Sebab ada benda kita nak cakap dengan suami, tapi suami terus macam, alah, malah dengar, awak tu benda sama yo. Faham tak? Memang benda sama pun kita nak tegur ni. Nak tegur pasal apa contoh? Pasal nak pujuk dia, nak tegur dia, pergilah sembahyang kat surau. Awak dah tua. Betul kan? Rumah dekat surau, malulah tak pergi surau. Tapi dia, bila hari-hari kita ulang, dia akan anggap bebel. Betul tak? Bukan nasihat. Dia akan anggap bebel, contoh. Awak nak pergi surau, awak pergilah. Saya malulah kalau saya pergi, awak tak pergi, apa kata orang pula. Awak pergi, saya pergi. Boleh jadi bergaduh tak pasal tu? Boleh jadi bergaduh. Awak ni gini. Ada orang memang walaupun dah tua susah nak pergi surau, betul kan? Ini kalau semua suami masing-masing ni penuh surau ni, tapi berapa orang je yang sampai kan? Jadi kita mulalah dengan Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kena berlapang dada ni. Nak nasihat orang ni, orang yang bagi nasihat kena lapang dada dulu ni. Nanti nak dengar jawapan dia, nak dengar marah dia, nak tengok muka dia supaya berlapang dada. Kalau dengan cucu nasihat, cucu buat muka, kita tak ada berlapang dada. Oi, buat muka dengan Wan ya. Marah terus. Nampak sangat Wan tu tak berlapang dada. Nama pun budak kan, dia buatlah muka. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, hatiku. Lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah urusanku. Urusan apa ni? Nak bercakap ni, nak bebel ni, nak sebut ni. Wa yassirli amri. Lagi? Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mudah-mudahan dia memahami kata-kataku. Ini doa daripada mana ni? Doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, doa ini bukan diajar, bukan daripada hadis Nabi, doa ini daripada Al-Quran. Masa tu Nabi Musa kan nak berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa pula dia bimbang, takut depan Fir'aun nanti gagap-gagap, tak boleh nak cakap. Dia minta dengan Allah. Kita kan kadang-kadang nak cakap dah sesuai ayat elok dah, tapi orang tu salah faham. Ataupun kita bila nak bercakap, kita campur dengan marah, dengan sedih, tersalah perkataan. Orang tu kecil hati. Sebab itu bila nak nasihat anak, nasihat cucu, nasihat suami, suami nak nasihat isteri, nak nasihat adik-beradik, kita ni sebelum mula tu Rabbi syrahli, ya Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, pemudahkanlah urusanku. Lagi? Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah lilitan yang membelenggu pada lidahku. Nak cakap lain, keluar lain. Kan kadang-kadang macam tu. Yafqahu qawli, supaya dia faham apa yang aku nak sampaikan sebenarnya, supaya dia tak salah faham. Kita kan kalau dah tersalah cakap, orang tu pegang, betul kan? Dia pegang yang kita tersalah tu. Lepas tu kita nak betulkan, minta maaf, saya bukan niat macam tu, bukan itu maksud saya. Dia tak ada dengar dah penjelasan lepas tu. Yang kita tersalah sebut tadi tu. Yalah Dan ni suami bukan suami yang soleh, awak carilah suami yang lain. Bukan macam tu maksud saya awaklah suami saya, tak ada orang lain. Awak jadilah soleh lagi. Yalah maksud awak saya tak soleh lah. Kan jadi bergaduh tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah sikit sebanyak tips etika pembebelan. Dan tips supaya bebel kita tu jadi nasihat, bukan bebel kosong, malah diberkati oleh Allah. Dah cakap sekali tu, suami terus terbuka hati. Yelah saya terimalah, terima kasihlah atas teguran. Padahal dah 5 tahun dah cakap benda sama ni, tapi tak mula dengan doa. Kita rasa kita yang boleh ubah suami, tapi kita silap. Yang mampu mengubah suami, orang-orang yang kita nak nasihat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bebel sebuah nasihat, minta pertolongan daripada Allah. Subhanallah.